Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Jumaat yang penuh keberkatan datang lagi. Semoga kita semua menjadi antara mereka yang mendapat rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, belahan tamadun telah menyaksikan tiada perjuangan yang berjaya tanpa pengorbanan. Hari ini kita akan imbas kembali perjalanan tokoh Afrikani wanita yang penuh dugaan dan cabaran. Siapa yang tidak kenal akan ibunda kita Siti Hajar? Perjalanan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah menjadi simbol ketaatan, pengorbanan dan kesabaran beliau sebagai seorang ibu dan seorang isteri yang terunggul dalam mentaati suami terhebat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini bersama-sama kita, Ustazah Fatimah Syarhah berkongsi kisah pahit getir Siti Hajar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan, insya-Allah dalam kesempatan ini kita sama-sama nak mengkaji kisah seorang tokoh bidadari syurga yang pernah berjalan di atas muka bumi, Sri Kandi Islam, Hajar alaihissalam. Hajar kalau dalam bahasa Arab, dia dieja dengan ha bulat, alif, jim, ra, Hajar. Hamba ataupun pelayan kepada Sarah dan juga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar ini merupakan isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas itu, Hajar ini juga merupakan ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hajar juga adalah ibu tiri kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Menurut satu kajian oleh Afnan H. Fatani 2006 terhadap satu buku bertajuk The Quran and Encyclopedia, beliau mengatakan bahawa Hajar ini seorang wanita berkulit gelap berasal daripada Qibti dekat Mesir. Bila sebut Qibti ini, saya teringat kepada Maryah Al-Qibtiyah, salah seorang ummahatul mukminin, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persamaan antara Hajar dengan Maryah Al-Qibtiyah ini, pertama, kedua-duanya berasal daripada Qibti, Mesir. Dan kedua-dua mereka ini sama-sama dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi Allah. Hajar dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Ibrahim, manakala Maryah Al-Qibtiyah dihadiahkan oleh Muqawqis, pembesar Mesir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita hendak melihat bagaimana Hajar ini boleh masuk ke dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya bermula apabila Nabi Ibrahim alaihissalam membawa isterinya yang cantik jelita berhijrah ke Mesir. Sarah ini memang sangat cantik. Terdengar di mana-mana harum namanya sangat cantik. Masihkan tidak, ya? Sarah ini merupakan moyang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bila Sarah bernikah dengan Nabi Ibrahim, lama tak dapat anak, tapi di usia tua Allah hadiahkan Nabi Ishaq kepada mereka, kepada pasangan yang setia ini. Lepas itu, daripada Ishaq lahirlah keturunan Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub itu merupakan bapa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan jelmaan wajah indah Nabi Yusuf berada di Mesir ketika itu. Raja berkenan dekat Sarah. Maka raja pun panggil Nabi Ibrahim, tanya Nabi Ibrahim, siapakah Sarah itu? Ketika itu, tak ada orang lain yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Maka Nabi Ibrahim ini bijak. Dia terpaksa berhilah. Dia cakap dekat raja, Sarah itu cuma saudara perempuan dia.
Kalau dia cakap benar, raja mungkin akan bunuh Nabi Ibrahim. Ya, sebab dia anggap, oh suami ni penyibuk, maka bunuh je untuk dapatkan Sarah. Bila dia berhelah begitu, maka Nabi Ibrahim terselamatlah daripada dibunuh. Maka Allah uji Nabi Ibrahim, ya, supaya Sarah ini diberikan kepada raja. Raja hantar utusan minta Sarah ni dibawa kepada raja. Maka bila duduk dalam bilik tu, Sarah dengan raja, Sarah pun dia berwuduk, dia bersolat, dia doa kepada Allah. Ya Allah, peliharilah kesucianku hanya untuk suamiku. Aku tak rela dikuasai oleh orang kafir, ya Allah. Maka Allah makbulkan doa Sarah. Allah pun buat raja ini, bila dia cuba nak dekat dengan Sarah, dia pun jadi kejang, kakinya saja yang boleh bergerak, badannya seakan-akan orang yang dalam sakarat, ya. Nafasnya pun seakan-akan orang yang berdengkur. Maka raja kata, ini bukan manusia, ini syaitan. Baliklah semula kepada Ibrahim. Raja tak nak. Tapi raja pun hadiahkan Hajar, ya, dibawa balik bersama Sarah untuk kembali ke pangkuan Ibrahim. Maka di situ bermulalah kisah Hajar masuk sebagai pembantu atau pelayan dalam keluarga Ibrahim. InsyaAllah saya akan bercerita lanjut selepas ini. Para penonton yang saya muliakan, jangan ke mana-mana. Para penonton yang saya muliakan, kita kembali untuk menelusuri kisah Hajar, bidadari Allah yang berjalan di atas muka bumi. Masya Allah, ya, Nabi Ibrahim AS seorang suami yang sangat setia. Meskipun Sarah mandul sejak sekian lama, Nabi Ibrahim tak pernah cuba untuk cari yang kedua. Bila Hajar masuk ke dalam keluarga baginda, baginda tak pernah berusaha pun untuk mendapatkan Hajar demi memiliki keturunan. Tapi Sarah yang menginsafi kekurangan dirinya, Sarah pun akhirnya mencadangkan Nabi Ibrahim AS untuk menikahi Hajar AS. Maka berlakulah pernikahan yang mulia ini, pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Namun Sarah, setakwa manapun dia, sesolehah manapun dia, dia adalah manusia. Sifat manusia ada rasa cemburu. Sarah cemburu, ya, melihat Hajar ini menjadi peneman kepada hidup suaminya. Maka dalam satu riwayat sahih disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau kata, wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah Hajar. Sebabnya Hajar ini dia cuba nak menutup kehamilannya daripada Sarah. Maka dia menggunakan ikat pinggang. Hari berlalu, ya, bagaimana Allah ni maha hebat nak menguji nabinya, Nabi Ibrahim AS. Kalau kita telusuri sirah sebelum tu, kita tahu Allah nak tengok Nabi Ibrahim ni sayang diri lebih ke sayang Allah lebih. Allah uji Nabi Ibrahim ni, diminta untuk terus berdakwah dan diancam untuk dirinya itu dibakar. Tapi Nabi lebih rela diri dibakar daripada berhenti daripada dakwahnya. Lepas tu Allah uji pula. Bila mana Sarah ini terpaksa diserah kepada raja, Nabi Ibrahim tetap untuk serahkan Sarah kepada raja demi dakwah itu dapat terus dijalankan. Dan sekarang Allah uji lagi isteri yang disayangi, ya, Hajar, yang mengandungkan anaknya, yang menyusukan anaknya. Allah uji supaya Hajar ini Nabi hantarkan ke satu tempat yang jauh, yang terpencil. Maka Nabi Ibrahim layaklah dengan gelaran Khalilullah, kekasih Allah, teman akrab Allah. Dia pun memilih Allah lagi, ya. Dia sanggup untuk hantarkan isterinya Hajar ini ke satu kawasan terpencil yang tidak ada seorang manusia pun di situ. Hajar pun dia secara manusiawinya tertanya-tanya, "Abang, kenapa abang tinggalkan kami di sini? Di satu kawasan yang tidak ada satu manusia pun." Hajar bertanya Nabi Ibrahim berkali-kali, "Kenapa kami dihantarkan ke sini?"
Nabi Ibrahim senyap saja. Dia tak menoleh pun. Memang hati suaminya itu rasa sedih, tapi dia yakin ini adalah kerana mematuhi perintah Allah. Allah tak akan mempersia-siakan keluarganya. Dalam riwayat Bukhari pula disebut bahawa Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kepada siapa kamu tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Bila Hajar dengar sahaja nama kekasih teragung Allah Subhanahu Wa Taala disebut, Hajar terus rasa tenang. Dia terus kembali semula ke Baitullah. Dia duduk kat situ. Dia sanggup untuk ditinggalkan. Ibrahim tinggalkan Hajar ini dengan 1 tong air dan kurma untuk menjadi bekalan makanan kepada mereka. Hajar pun makan, ya. Hajar pun minum daripada air itu, susukan anak dia. Tapi bila mana air habis, kurma habis, anaknya mula menangis-nangis, merengek sebab dahagakan susu. Maka hati Ibu Hajar pun rasa resah. Dia pun mula melihat ada tak bukit yang terdekat. Dia tengok ada bukit Safa. Hajar segera naik ke bukit Safa. Hajar lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat jauh, lihat dekat. Ada tak manusia kat sini yang boleh tolong? Tak ada siapa-siapa dekat situ. Maka Hajar pun turun daripada bukit Safa. Dalam kepayahan Hajar turun, dia nampak ada satu lembah. Dia angkat sikit hujung kain dia. Dia berlari anak dekat lembah tu, cari lagi. Ada tak pertolongan di situ? Tak ada. Hajar pun terus menuju ke Bukit Marwah. Hajar naik. Sama juga perbuatan Hajar. Dia naik, dia berhenti sekejap. Dia tengok sana, tengok sini. Ada tak pertolongan? Tak ada siapa-siapa boleh tolong ketika itu. Maka dia turun lagi daripada Bukit Marwah. Dalam kepayahan mencari air di mana-mana tak jumpa. 7 kali Hajar turun daripada Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Turun lagi, ya, 7 kali. Dan Nabi bersabda, begitulah peristiwa sa'i yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Kalau kita pergi ke Makkah, sa'i hari ini bawa aircon, ya, di atas lantai mamar. Tapi ketika itu di bawah terik matahari, ya, dengan pasir, dengan batu sahaja yang ada ketika itu. Tapi Hajar tetap berusaha. Nilai tawakalnya itu, dia bertawakal kepada Allah, dia yakin dengan Allah, tapi ikhtiar hamba untuk berusaha itu tetap dia lakukan. Ini jiwa Hajar yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian apabila Hajar berada di Bukit Marwah, tiba-tiba Hajar terdengar satu suara. Dia pun berdialog dengan dirinya sendiri. Dia kata, diam. Suara apa tu? Hajar pun tengok kanan, tengok kiri. Ya, akhirnya dia pun berdialog lagi. Dia kata, pertolongan Allah. Ya Allah, kalau engkau ingin menolong, maka tolonglah aku. Lepas tu, Jibril turun tepat di Telaga Zamzam. Ada riwayat kata, Jibril mula gali Telaga Zamzam dengan tumitnya. Ada riwayat lain kata, Jibril gali Telaga Zamzam dengan sayapnya. Lepas itu memancutlah air yang terbaik di atas muka bumi ini, air Zamzam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Air ini kalau kita minum, kita seakan-akan makan zat makanan yang boleh menyebabkan kita kenyang. Itu hebatnya air Zamzam, ya. Hajar pun bila tengok air Zamzam ini, Hajar terus ambil, Hajar minum sepuas-puasnya, bersyukur kepada Allah. Kemudian Hajar pun menyusukan Nabi Ismail alaihissalam, penonton yang saya muliakan. Apabila hari berlalu dan berlalu, ya, tibalah satu ketika Bani Jurhum, ataupun ada yang menyebut mereka sebagai keluarga Jurhum, mereka ini terkejut sebab mereka tengok kawasan tu mereka kenal lama dah, memang kawasan yang tak ada air. Tapi mereka tengok ada burung-burung yang berlega-lega, yang terbang-terbang ke satu kawasan yang jauh. Maka mereka kata, setahu kita kawasan ni tak ada air. Tapi kenapa burung tu berlega-lega? Selalunya kalau burung berlega-lega ni tempat tu ada air.
Maka keluarga Jurhum pun mengutuskan pelari-pelari cepat mereka pergi siasat. Betul ke ada kawasan yang ada air kat sana? Maka lelaki-lelaki keluarga Jurhum ini pun pergilah meninjau dan mereka berjumpa dengan Hajar dan juga Nabi Ismail berdekatan dengan telaga Zamzam. Maka keluarga Jurhum ini pun minta izin daripada Hajar, boleh tak kami singgah di sini? Hajar kata, boleh, tapi air ini bukan kamu yang punya, kata Hajar. Akhirnya keluarga Jurhum pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Hajar, dan Hajar pun gembira sebab ada kawan sekarang, ada masyarakat bersama dengannya. Ismail pun membesar dengan keluarga Jurhum ini. Keluarga Jurhum sangat sayang kepada Ismail. Sampailah Ismail ini dewasa, maka Ismail ini dinikahkan dengan salah seorang anak gadis keluarga Jurhum yang menemani Hajar. Apabila Nabi Ismail alaihissalam pun mulai akil baligh, dewasa, maka beliau pun dinikahkan dengan salah seorang anak gadis keluarga Jurhum. Penonton yang saya muliakan, 13 tahun selepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam datang semula, dan Nabi Ibrahim melihat doa baginda yang pernah baginda doa dahulu ketika meninggalkan Hajar bersama anak kecilnya di satu lembah yang tiada manusia termakbul. Ketika itu Ibrahim doa, ya Allah, jadikan mereka ini orang-orang yang mendirikan solat. Berilah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Nabi Ibrahim doa supaya manusia cenderung kepada mereka. Nabi Ibrahim doa supaya mereka ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Doa itu makbul. Nabi Ibrahim tengok, Masya Allah, ada masyarakat sekarang ini yang berada berdekatan dengan Baitullah. Nabi pun membina binaan Baitullah itu bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun kembali semula ke Palestin, sebab di sana ada isterinya Sarah dan juga anaknya Ishaq alaihissalam. Penonton yang saya muliakan, ada selaut iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah Hajar ini. Jika ingin menelusuri lebih lanjut apakah iktibar yang boleh kita petik daripada kisah ini, kita bersama lagi seketika nanti. Demi menunaikan perintah Allah SWT, Siti Hajar sedikit pun tidak mengeluh atau merungut akan kepayahan apabila ditinggalkan bersama bayi yang baru dilahirkan di tengah terik padang pasir. Apakah pengajaran yang dapat kita pelajari daripada wanita yang cekal, tabah dan kuat ini? Ustazah Fatimah Syahra akan merungkai kisahnya seketika nanti. Para penonton yang saya muliakan, iktibar paling luar biasa yang boleh kita petik daripada kisah Hajar alaihissalam ialah tentang tawakalnya kepada Allah, tentang ketenangannya menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ditinggal keseorangan bersama baby yang kecil. Suami pergi balik semula, ya, tapi sebab ada Allah, dia tetap meneruskan kehidupan dalam kepayahan. Dan kita melihat juga yang kedua, Hajar ini ibu yang penuh dengan kasih sayang. Hajar berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya Ismail alaihissalam. Bila Ismail menangis kelaparan, Hajar tak biarkan begitu saja. Dia tetap perjuangkan susu ibu, susu terbaik di dunia. Hajar terus mencari-cari di mana air supaya dia boleh minum dan dia boleh terus susukan anaknya. Yang ketiga, kita melihat daripada kisah Hajar ini bagaimana kehidupan poligami Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tak berusaha cari Hajar. Dia tak bercinta, tak curang di belakang isteri dia. Tapi poligami Nabi Ibrahim alaihissalam kerana memikirkan masa depan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam persidangan aman, ya,
yang melibatkan semua mazhab-mazhab umat Islam. Wakil-wakil umat Islam sedunia berkumpul. Mereka pun putuskan poligami dalam Islam ni bukannya digalakkan, tapi bila ada keperluan ia diharuskan. Dan ini yang ditunjukkan dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita melihat Hajar ini wanita yang suci, bukan wanita yang mengorat suami orang, bukannya, tapi wanita yang sudi masuk ke alam itu kerana ada kepentingan yang difikirkan untuk memberi keturunan kepada insan sesoleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Penonton yang saya muliakan, seterusnya kita melihat ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam kisah Hajar ini. Misal kata, bila Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan Hajar di lembah yang terpencil, dalam satu riwayat mengatakan, Hajar pun tanya, kenapa tinggal kat sini, kat tempat tak ada orang? Soalan ini adalah soalan yang dekat dengan kemanusiaan. Ya, tapi Hajar boleh reda, tabah sebab dia tahu ini adalah perintah Allah. Bukan saja-saja Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia. Maka banyak lagi pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah keluarga Ibrahim. Antaranya adalah Hajar ini yang banyak sangat memberi inspirasi dalam kehidupan kita semua. Jadi banyak lagi yang kita boleh ambil iktibar. Cuma dengan kesempatan masa yang terbatas ini, saya terpaksa akhiri perkongsian itu hingga di titik ini sahaja. Moga berjumpa lagi pada episod akan datang, insya-Allah. Contoh yang ditunjukkan oleh Siti Hajar yang sanggup menempuh pelbagai kesusahan hidup demi mentaati perintah Allah SWT dan suaminya adalah sesuatu yang baik untuk diteladani. Semoga Allah menempatkan Siti Hajar bersama mereka yang dikasihinya, insya-Allah. Saudara, kita sudah pun sampai ke penghujung bicara. Pesanan saya, beragam muslimah, namun jadilah kita yang santun juga solehah. Jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Assalamualaikum. Lihat wanita kita yang manja di zaman sekarang ini. Adakah sanggup berperang? Saya pun tak berani perang. Saya lelaki ini.